Pada kali ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan penanaman menggunakan tanah dan juga tanpa tanah. Di mana penanaman menggunakan tanah merupakan penanaman yang diamalkan secara konvensional ataupun tradisional. Okey, aktiviti yang perlu dilakukan sebelum menanam adalah seperti penyediaan tapak, yang kedua menggembur, yang ketiga membuat batas dan yang keempat adalah penyediaan bahan tanaman. Okey, seterusnya kita akan membincangkan berkaitan dengan penanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi kita tak guna medium tanah. Jadi kita akan guna media lain seperti yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu sekam padi, kokopit, zoliat, perlite kan. Jadi aktiviti ini biasanya dijalankan di bawah persekitaran yang terkawal. Jadi maksudnya persekitaran dikawal di sini adalah kita dapat kawal dari segi jumlah cahaya matahari, jumlah air, jumlah nutrien yang dibekalkan. Okey, jadi teknologi yang digunakan bagi penanaman tanpa tanah ni adalah menggunakan teknologi yang pertama adalah hidroponik, fertigasi dan juga aeroponik. Untuk pengetahuan kamu, teknologi tanaman tanpa tanah ini amatlah penting untuk diberi penekanan kerana dapat menyelesaikan pelbagai masalah-masalah yang timbul. Iaitu yang pertama adalah dari segi kekurangan kawasan penanaman, di mana banyak kawasan penanaman ataupun banyak kawasan pertanian telah pun dibangunkan dengan sektor-sektor yang lain. Okey, yang kedua adalah dari segi nilai harta tanah sekarang adalah melambung tinggi. Yang ketiga adalah memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan penanaman. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah ianya dapat mengawal penyakit dari bawaan tanah. Okey, jadual ini menunjukkan banding beza tanaman di atas tanah dan juga tanaman tanpa tanah. Di sini terdapat 6 perkara, iaitu yang pertama dari segi pemberian baja. Okey, pemberian baja dilakukan secara manual bagi tanaman di atas tanah, dan pemberian baja dilakukan melalui sistem pengairan bagi tanaman tanpa menggunakan tanah. Okey, yang kedua adalah dari segi kutipan hasil. Tanaman di atas tanah hasilnya dituai lewat jika dibandingkan dengan tanaman tanpa tanah hasilnya dituai lebih awal. Okey, perkara yang ketiga adalah dari segi hasil tuai, di mana bilangan buah hasil dan peratus hidup pokok adalah rendah jika kita menggunakan tanaman atas tanah. Okey, bagi tanaman tanpa tanah, hasil tuai ianya mempunyai bilangan buah hasil dan peratus hidup yang lebih tinggi. Okey, perkara yang keempat iaitu dari segi kos. Tanaman atas tanah memerlukan kos yang rendah di peringkat permulaan penanaman, manakala tanaman tanpa tanah memerlukan kos yang tinggi pada peringkat awalan, pada peringkat awal. Okey, perkara yang kelima adalah dari segi penyediaan tempat menanam. Bagi tanaman atas tanah perlu dilakukan pada setiap melakukan penanaman, dan penyediaan tempat penanaman bagi tanaman tanpa tanah sekali sahaja, iaitu pada awal projek penanaman. Okey, dan yang keenam, perkara yang keenam adalah dari segi peralatan, iaitu tanaman atas tanah menggunakan mekanisasi dan tenaga buruh yang banyak, manakala bagi tanaman tanpa tanah
kurang menggunakan tenaga buruh untuk menguruskan kawasan penanaman yang lebih luas. Kerana banyak kerja yang dijalankan secara serentak. Jadi contohnya pembajaan dan pengairan dilakukan dalam satu masa yang sama. Jadi ianya dapat menjimatkan dari segi masa dan juga kos. Okey, namun begitu terdapat juga kelebihan dan kekurangan penanaman di atas tanah dan juga tanpa tanah. Okey, kita bincangkan dulu apakah kelebihan dan kekurangan penanaman di atas tanah. Okey, yang pertama adalah dari segi kelebihan, iaitu yang pertama terdapat nutrien yang tersedia ada di dalam tanah. Yang kedua adalah tanah dapat menyimpan air. Yang ketiga adalah tanah dapat memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, manakala apakah kekurangan penanaman di atas tanah? Okey, yang pertama adalah tanaman tertentu sahaja yang sesuai dengan jenis tanah tersebut. Jadi tidak semuanya tanah sesuai ditanam dengan pelbagai tumbuhan. Jadi ada tanah, contohnya tanah A ni sesuai untuk tanaman jenis A. Jadi tanah B adalah sesuai untuk tanaman jenis B. Okey, kemudian adalah dari segi tanah mempunyai banyak patogen yang membawa penyakit kepada tumbuhan. Okey, yang ketiga, terdapat tanah yang bermasalah yang perlu dirawat terlebih dahulu. Jadi ini dapat meningkatkan kos pengeluaran. Yang keempat adalah perlukan kawasan yang luas. Okey, dan yang kelima adalah pertumbuhan tanaman tidak sekata. Okey, pada kali ini kita akan bincangkan pula kelebihan dan kekurangan penanaman tanpa tanah. Okey, terlebih dahulu kita akan bincangkan dulu kelebihan. Okey, terdapat di sini beberapa kelebihan sekiranya kita menanam dengan kaedah tanaman tanpa tanah. Okey, yang pertama adalah tidak memerlukan kawasan yang luas. Okey, yang kedua adalah meningkatkan kualiti dan juga kuantiti hasil. Di samping itu juga ianya dapat menjimatkan kos dari segi penggunaan baja dan juga air. Yang keempat adalah pertumbuhan pokok lebih seragam jika dibandingkan dengan penanaman di atas tanah. Okey, kemudian serangan penyakit bawaan tanah dapat kita kurangkan. Di samping itu juga masalah rumpai juga dapat kita kurangkan. Okey, seterusnya adalah media dapat dikitar semula, iaitu apabila habis ataupun tamat pusingan penanaman, jadi medium tadi boleh kita gunakan semula pada pusingan yang seterusnya. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah tempoh pusingan menanam dapat kita kurangkan. Apakah kelemahan? Kelemahan di mana menggunakan sistem tanaman tanpa tanah. Itu yang pertama adalah ianya memerlukan kos permulaan yang tinggi. Okey, yang kedua adalah memerlukan pengetahuan dan juga kemahiran. Yang ketiga, keperluan asas perlulah disediakan. Contohnya adalah seperti bekalan air dan juga bekalan elektrik. Kemudian kerosakan pada sistem pengairan boleh menyebabkan pengusaha akan mengalami kerugian yang besar. Okey, kemudian yang terakhir, hanya sesuai, sistem ini hanya sesuai untuk tanaman jenis sayuran sahaja. Jom, seperti biasa kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Jadi kamu dikenaki menjawab semua soalan pada sesi ini dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya.
Peace. Yo.